mesti kita baca Al-Quran dah. Dan hari itu saya cuma hurai dan sempat hurai satu saja, iaitu takbiratul ihram. Dalam 5 rukun qauli yang bacaan, 5 rukun bacaan kita sama-sama nak tengok. Iaitu pertama sekali takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Yang ketiga kita membaca tahiyat. Membaca tahiyat akhir. Itu adalah rukun. Kalau tahiyat awal kalau kita tinggal tidak rukun, tidak akan menjadi batal solat. Tetapi kalau kita tinggal atau kita baca tersilap, rukun yang ketiga iaitu membaca tahiyat akhir, maka terbatallah solat kita. Dan yang keempat membaca salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sekurang-kurangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat. Dan yang kelima, apabila rukun qauli ni, rukun dalam sembahyang ni, 5 yang akhir ialah memberi salam, iaitu assalamualaikum warahmatullah, sekurang-kurangnya. Saya masih mengingat arwah Ustaz Yasin masa mengajar sini. Dia bagi tahu kalau orang sebut assalamualaikum, batal sembahyang dah. Elok di belakang tapi di akhir assalamualaikum dia guna huruf tha, maka terbatallah sembahyang dah. Sepatutnya huruf sin dia guna assalamualaikum. Itu yang kita sebut. Mukadimah saya suka sebut sebab saya tilik diri saya. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, tilik kita bagi masing-masing. Tang mana betul ke tidak kita sebut. Baik kita ambil daripada hukum yang tadi balik. Lafaz jalalah iaitu Allahu Akbar. Kalau kita sebut Allahu Akbar, kita guna hamzah, alif satu tambah alif, itu bawa kaf ba ra. Kita guna tambah satu alif iaitu memanjangkan a. Maka kita dah tanya, adakah Allah itu maha besar dalam istilah bahasa Arab yang bagi hamzah istifham. Kita tanya Allah itu besarkah? Dia tambah satu alif saja. Kemudian kalau kita sebut Allah, kita matikan wakaf, hu akbar, lagi sekali kita buat kesalahan. Ada 16 sekarang. Kalau saya ingat guru saya ingat masa tu saya di bangku sekolah menengah, awal pertengahan sekolah menengah, guru saya kata ada 16 kesalahan dalam takbiratul ihram, tapi orang lain tak bincang. Dan saya ingat saya jumpa baru ni di Ustaz Man Yaman. Saya tengok baru ni saya ada bincang dengan dia kata dia pernah buat keluar di sini tapi tak habis. Dia keluar lebih kurang dengan saya jugalah bagi mukadimah. Saya tak tahu sama dia bincang atau tidak. Dia bagi tahu juga sama lafaz jalalah. Banyak orang telah tak ambil berat. Ia ini lafaz jalalah yang sangat-sangat penting. Satu. Tadi kita hamzah istifham, iaitu kita melanya Allah ada besar. Kemudian kalau kita setengah orang yang meniru-niru ataupun tidak berlatih dengan betul, huruf kaf huruf hamas, huruf angin, akbar, dia akan guna Allahu Akbar, dia guna huruf ca, akbar. Dia nak jaga kaf tapi dia tak boleh jaga, sebab tu dia kena latihan. Semua kita ni, saya pun bukan dapat dengan satu masa yang singkat, tapi dengan latihan yang banyak baru kita dapat sikit-sikit. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Ta'ala muliakan, maksud saya sini bukanlah kalau kita tak boleh dah Allah tak terima. Allah terima. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi Allah nak kalau boleh kita, sebagaimana saya bagi tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan dia akan suka dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana Abdullah bin Mas'ud membaca hampir menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita cinta kepada Nabi, mestilah kita ikut Nabi sebaik-baiknya. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, sekiranya kamu cinta kepada Allah, yakni kepada orang-orang Islam, orang mukmin. Orang tak mukmin memang dia tak cinta dah. Orang bukan Islam dia tak cinta dah. Tetapi orang Islam yang mengakukan ada syahadah, dia akan tetap mula nak mencintai Allah. Maka Nabi SAW, Allah firman dalam Quran, wahai Muhammad, katakanlah jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, fattabi'uni. Ikut apa? Semua bentuk. Hatta membaca Al-Quran pun mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ikut solat pun kita ikut solat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh main-main. Jadi kita semua, saya dan tuan-tuan dan puan-puan, kita masih belajar tuan-tuan. Kalau kita ingat kita masih belajar, insya-Allah Allah maafkan kesalahan kita. Sama saya tuan-tuan. Sekali lagi saya ulang, saya suka ulangi supaya kita sama-sama belajar. Kalau saya salah, ada abang-abang di sana, saya tahu ada yang telah belajar hukum. Sama-sama kita baiki. Tegur saya insya-Allah. Sebab kita nak meningkatkan iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang Allah Taala muliakan, lagi sekali saya kata Ramadan dah dekat. Apabila Ramadan dah dekat, tadi kita nak jaga tadi yang tadi lafaz jalalah dah habis. Ada lagi 16 dan saya nak tunjuk sikit-sikit. Sama juga Fatihah wajib. Apabila kita membaca Fatihah bertahun-tahun namanya, tapi kita daripada kecil kita belajar dari Fatihah sampai yang kebesar sampai umur sekarang dah 40, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan menghampiri 60 tahun, ada yang 60. Tak mengapa, tapi kita cuba hati kita, ya Allah, apabila kita dapat peluang macam ni, marilah sama-sama kita bermuzakarah supaya kita dapat membetulkan huruf-huruf dari huruf hijaiyah yang kita sebut dalam Al-Quran. Contohnya Fatihah. Selalu saya akan sebut di mana-mana saja. Cara detail tuan-tuan, kalau orang yang selalu menghayati Al-Quran, alif lam pun dia tak ambil dah. Alif lam apa? Qamariyah atau Samsiah? Okey, Qamariyah dia tahu. Alif lam. Ada batu. Oh ada. Alif lam lagi saya tunjuk. Kemudian apa dia berinci ke ha. Ha tadi ha pedas, bukan ha besar. Kalau mengikut Ustaz Fadil Zakaria yang sentiasa bagi kursus di Mentalun, dia beritahu kalau selalu dia akan ulang supaya kita berjaga-jaga, saya dan tuan-tuan dan puan-puan hati-hati. Sebut kadang-kadang kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Kita cuma jaga taranum. Ini bacaan, jaga cara bacaan berlagu. Tapi sebenarnya dia dah salah. Dia guna alham, dia guna ha marbutah. Ha marbutah tempat halqi. Hamzah dan ha di sini. Di pangkal sini. Sebab tu ini dia guna ha yang pedas di sini. Ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru tu. Ain pun dia sebut ain di sini, bukan dia masuk di hidung. Tapi tak apa, tak salah lagi sebab ain di sini dia cuma makhraj tempat keluar huruf. Tetapi kalau ha dengan ha, beza, lari makna. Lari makna. Tu ha dengan mim, bila mim mati bertemu dengan alhamdu ham, ha mim dia cuma ngedal, maka dia jadi izhar syafawi. Kalau kita tahu yang hukum, inilah kita nak belajar tuan-tuan. Lagi dan lagi kita belajar. Lama-lama kita kenal sungguh-sungguh. Bila kita kenal huruf Al-Quran, kita baca, barulah kita dapat yang macam tadi. Yang Nabi kata, kamu sebut satu huruf saja daripada Al-Quran, maka kamu akan mendapat 10 ganjaran. Dan Nabi sambung itu, wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu hasanah mendapat 10 ganjaran. Dan Nabi sambung sekali lagi, saya suka ulang lagi, la aqulu alif lam mim harfun, aku tak kata alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, walakin akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alifun, alif itu satu huruf, walamun, lam itu pun satu huruf, wa mimun, dan mim itu juga satu huruf. Jadi dah 30 ganjaran kita dapat, tapi sebutan yang betul. Tapi kita kalau sebut, kita sebut alif lam, kemudian kita mim pun kita tak tutup mulut, mim dengan huruf nun, maka bacaan dia tak tepat tuan-tuan. Kalau ikut ulama tajwid pula, kalau setakat situ yang kita buat kesalahan, kita tidak menghormati bacaan qiraat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah sama-sama saya dan tuan-tuan dan puan-puan, kita niat, ya Allah, doa, berilah kekuatan kepada aku ya Allah untuk mempelajari Al-Quran, kerana dia akan menjadi teman kepada kita di yaumul mahsyar nanti. Dia akan jadi teman yaumul mahsyar nanti. Jadi untuk itu saja mukadimah saya. Yang ketiga, baca Fatihah. Banyak dalam Fatihah. Fatihah ada 141 huruf. 141 huruf kata ulama tajwid. Tapi 14 ada tasydid. Dalam tu ada 14. Kita kira dalam tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila muncul mulut ada ismam nama dia. Waqaf ismam. Tapi kita hari ni kita tak belajar, tak tahu apa tu. Tapi kita akan belajar insya-Allah. Itu contoh-contoh lah tuan-tuan. Kita rasa macam senang saja. Macam baru ni lah saya muzakarah di taman saya. Taman saya di Taman Cendana. Selawat. Mudah. Tapi hak kecil, hak besar pun dia bantai semacam. Kemudian ikhfa dengan izhar pun, dia tang izhar dia dengung. Tang ikhfa dia dengung. Jadi dua-dua dengung. Jadi bermakna
Cuma kita tiru-tiru saja. Kita tak belajar sungguh-sungguh. Sama juga azan. Kita azan juga Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu betul. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah mana ada? Dia ada ru. Allahu Akbar ru. Domah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar ru. Domah, ra tu domah. Jadi kalau kita azan Allahu Akbar, salah dah. Kemudian sama juga masuk dalam Fatihah balik. Kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita muncung sikit ismam. Kalau ada kita bolehlah ikhtilaf ulama. Setengah kita kena muncung sikit, tapi setengah ulama kata tak apa, tak muncung tak apa, itu ikhtilaf tak apa. Tapi apabila kita guna ihdinas siratal mustaqim, kita guna hak kecil balik. Bunyi hamas, maka dia salah. Sepatutnya ihdinas siratal mustaqim. Kita guna ihdinas siratal mustaqim. Kemudian saya kata dulu, apabila saya pergi ke Indonesia baru ni, bersembang dengan seorang ustaz, dia beritahu saya, dia kata kalau guna huruf qim tu huruf kaf, ihdinas siratal mustaqim, huruf kaf, maka mengikut setengah-setengah ulama itu dia kata jalan serong ataupun cerang kepinting, kata itu jalan ketam. Tunjuklah kami jalan macam jalan ketam. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, tapi kita minta jalan serong. Na'udzubillah min zalik. Banyak lagi tuan-tuan lagi. Kemudian kita pergi pula sampailah ujung ad-dallin walad-dall, huruf dad duduk sini. Kita bantai huruf depan walad-dall. Jadi kita tiru tuan-tuan. Jadi kita marilah sama-sama saya dan semua kita muzakarah lagi dan lagi. Satu masa kita akan ini saya buat muka ni masih sikit, kita kena sari sikit, saya akan beritahu benda-benda macam ni. Jadi kita tahu. Kita salah lagi tak apa. Sepatutnya huruf dad. Kita baru makhrajul huruf kita bersebut. Lalu makhrajul dah lebih lepas. Sekarang kita masuk dalam kategori pembahagian 5. Baru ni kita masuk halqi baru dekat ni. Huruf lidah sekali lagi kita nak masuk dengan huruf syafawi dan juga huruf jauf di rongga ni, dan seterusnya kita akan masuk huruf jauf huruf khasyum. Khasyum ni dengung. Macam mana bunyi khasyum? Khasyum tu bunyi macam mana? Baru kita rasa seronok. Oi, macam ni baca dia. Kita dah baca dalam masa belasan tahun, tak sama dengan sekarang tuan-tuan. Kalau kita kaji lagi, baik contoh itu. Kemudian kita kalau tak tahu hukum, kalau hukum dia kita ma'ali mak lazim kalim musaqqal. Yang kata mak lazim ni mesti wajib 6 harakat. Tak boleh tidak pergi 4, 5 tak mau. Lebih panjang 7, 8 tak mau, dia mau 6 cukup-cukup. Kiraan selalu kita tengok kiraan yang kita baca, imbangan yang kita baca. Umpamanya kita tengok tu hukum mat pula ad-dallin, dan dia huruf dad ni dia panggil istitalah, dia memanjang pegang huruf dad. Kata Ustaz Ahmad Zakaria, dia kata kita pegang huruf dad tu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, dad tu pegang, maghdu tu pegang, walad lagi sekali, walad dad huruf dad, walad dallin. Apa mau kemah? Saya bermuzakarah tuan-tuan sama-sama setakat mana yang saya boleh. Tapi saya bertahqiq banyak guru jugalah. Dan saya tak kata saya perfect ataupun sempurna. Setiap manusia yang akan melakukan kesalahan, tetapi janganlah kita laku lagi dan lagi. Jadi saya nak minta saudara ni kita imbang sebelah matang ni boleh tak? Sampai baru main imbang tadi, nampak macam senyet sebelah. Saya kena macam tak puas, minta kalau tuan-tuan sama-sama mai kita ra'i. Bukan ra'i saya, ra'i sunnah Nabi SAW yang duduk dekat tuan-tuan. Jadi sana sini mai kita, bukan ra'i saya, ra'i majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mai imbang sikit. Berapa jojoh kan? Jojoh ni kita tidak akrab tuan-tuan. Kan tuan-tuan mai sebelah sini. Ni ada lagi kosong tuan-tuan mai. Abang kita ni memang belajar tauhid banyak. Saya duduk muzakarah dia selalu dalam tadarus bulan Ramadan. Ni semua belakang ni saya dah kenal dah. Tapi kita sama-sama muzakarah takat mana yang kita boleh, insya-Allah mai lagi tuan-tuan. Duduk sini tak ada masalah. Kita duduk secara macam kita terpisah dengan majlis ni. Tak ada masalah. Kita kenal lagi kedai muka dan kedai sebagainya. Tak ada masalah, insya-Allah. Kerana kita niat ni kita datang untuk sama-sama kita muzakarah, bukan kita saya pandai.
Tapi apa yang tahu sedikit saya nak berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. Jadi teruskan dengan kita punya muzakarah ni. Baik, itu Fatihah saja tuan-tuan. Ini saya bagi mukadimah supaya kita ingat dan lagi-lagi. Biar berkali-kali. Sebab selalu saya akan ulangkan macam guru saya bagi tahu. Iza takarrara tahaqqaqa. Kira anak buah saya sana hafal dah tu. Iza takarrara maksudnya bila berulang-ulang lagi. Tahaqqaqa maksudnya mantap. Kita akan jadi mantap. Balik kita train huruf dot masuk yang sini. Kadang-kadang dia tak boleh, mula-mula dia kerah. Tapi kita sebelum kita meninggal, kita latih kerana Allah. Allah suka. Allah suka sangat-sangat kita main huruf dia. Sebab dia turun Al-Quran. Allah yang turunkan Al-Quran melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita di Ramadan ni semua nak baca Quran. Tapi tak apa tuan-tuan, kalau kita belajar muzakarah sikit-sikit ni, kita bagi berhuruf, maka kita akan terus lagi dan lagi kita akan dapat. Kenapa kadang-kadang tuan-tuan, saya tengoklah diri saya tiliklah Tuan Haji Razak dan juga abang saya. Kalau saya main terus bagi huruf boleh. Semua orang belajar huruf. Saya belajar huruf. Tapi bila saya bagi mukadimah ni, bagi sana sikit sini, baru kita tahu mana kita lompang. Itu tujuan saya. Kan? Kita berkongsi bersama. Tapi kalau huruf, hari itu kita dah sebut huruf dah. Kan? Alif sampai ya. Kemudian hari ini kita nak spesifikkan dia atau kita nak khususkan dia kepada 5 bahagian. Dan kita dah masuk 1 bahagian. Iaitu kita masuk huruf, hari itu huruf halqi. Ni, sekali lagi saya ulang balik. Bila kita ulang macam tadi kata guru bahasa Arab saya, meninggal dah, Allah yarham. Dia kata, iza takarrara tahaqqaqa. Apabila dia berulang-ulang, dia akan jadi mantap. Mantap maksudnya kita tepat. Kita ulang lagi. Satu orang yang tak mahir, naik basikal. Hari-hari dia naik latih, dia boleh naik tak? Boleh. Dia boleh naik. Sama juga kita. Kecuali lah kerah dah betul dah Allah Ta'ala letak, tak boleh dah skrip. Tapi mungkin sebelum kita meninggal, kita boleh condong. Kalau ikut Ustaz Zaidi, tuan-tuan siapa pergi ikut Ustaz Zaidi kuliah dah. Dia kata Quran tak apa lagi tuan-tuan. Kalau salah, masih lagi dimaafkan. Kita dalam belajar. Tapi, sama apa belajar. Tapi kalau kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah silap sebut, susah tuan-tuan. Dia kata di situ saja pangkal, sebab tu dia duk ulang-ulang. Kalimah itu kalimah, dia panggil bukan kalimah di mana di dalam hati. Kalimah di mana di bibir. Syafawi. Di mana di bibir. Maksudnya kita kena sebut la betul-betul. La ilaha. Ha besar amar butah. Ha illallah. Muhammadur sebut sin, su, lul, bukan lallah, lullah. Muhammadur, bukan Muhammadar. Kalau Muhammadar kita guna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami kadang kita silap. Nampak simple, nampak senang. Tapi bila kita kaji, kita tahu, silap. Kalau Ustaz Zaidi dia tekan teruk kan kita kata ni. Tapi kita masih dalam belajar semua. InsyaAllah Allah maafkan. Baik, itu kita pergi pada Fatihah. Kemudian kita pergi juga kepada apa? Tahiyat. At-tahiyyah, hak kecil. Bukan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Thayyibatul, huruf ta dengan huruf ta dengan beza. Kita bantai semacamnya. At-tahiyyatul mubarakatut thayyibatut. Semua ta. Kalau ta semua. Dia ada satu ta, satu ta. Kita kena beza tu tuan-tuan. Hak ada hak atau ha. At-tahiyyah, at-tahiyyata. Dan kalau nak ikut lajah Arab, at-ta. Tak kata at-ta. At-ta tu nak musyabahat dengan huruf ta. At-ta. Dia nak dekat-dekat dengan ta dah tu. At-ta. Habis. Kalau masuk huruf ta, kalau syubhat masih lagi dimaafkan kata setengah ulama. Tapi tak apa, kita dalam belajar tuan-tuan. Kita marilah sama-sama saya dan tuan-tuan, kita duduk niat iktikaf, kita bincang ni, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak tadarus tak lama lagi, insya-Allah kita akan baca di rumah, kadang-kadang di masjid dan sebagainya. Kita ada sikit. Baik, kita teruslah hari ini. Sebelum saya ni, kita tengok tuan-tuan muka surat lagi sekali, muka surat 1. Hari itu kita dah sebut huruf yang sebelah, muka surat yang 4 tu, muka surat 5. Muka surat 5, hari itu kita masuk huruf hijaiyah dia yang 28 huruf dan setengah kita 29. Kita ambil 28 di sini, itu sudah halqi. Tengok tuan-tuan, ada kan? Baik. Huruf halqi kita bahagi macam ni. Huruf
Alif dengan ha ni, hamzah ni. Selalu dalam Al-Quran alif tu huruf mad. Dia panggil hamzah. Huruf hamzah. Hamzah di sini tuan-tuan. Hamzah. Semua tuan, hamzah. Di sini dia berasal sini hamzah. Okey. Ha. Ha. Lepas tu dia naik sikit lagi tuan-tuan. Ha. Ha. Pedas kan? Itu kita belajar lah, kita ulang balik. Lepas tu sebut ain. Ain. Dia mesti ready. Tuan-tuan tengok apa tuan-tuan tengok qari Arab akan baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini. Alamin. Kemudian sampai tang siratal ladzina an'am. Bukan an'am. Masuk hidung tak? An'am ta'alaihim ghairil so kita belajar. Baik, huruf ain di sini. Lepas tu turun naik lagi huruf kha. Dia naik lagi kha. Atas sikit lagi kha. Dia nak macam nak dudah. Dia ada atas sikit pada ain. Itu kha. Kalau qaf di atas sikit lagi. Sekali kita tunjuk. Lepas tu dia baru dia masuk huruf ghain. Ghain. Ismail mana tak main ni? Dia yang tanya huruf ain dulu. Dan saya dah bagi tahu yang lalu, dia tak kata ra. Kita ra tu lajah bukan Arab. Dia cakap ra fathah alif madah ra. Dia tak kata ra. Ra tu muncul sangat. Ra. Ma, tak kata ma. Ma. Tak kata la. La. Baru dia sedap. Asyhadu an la. Tak kata asyhadu an la. Lain. Lajah Arab dengan Melayu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Ma. Tak kata Ar-Rahmanir. Macam kita belajar kecil-kecil. Ar-Rahmanir Rahim. Ikut kecil-kecil. Tapi kita dah dewasa sekarang, kita dah boleh sebut. Ma. Ar-Rahmanir Rahim. Tuan-tuan. Ar-Rahmanir Rahim. Okey, ambil tang Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ma. Tu dia tempat, dia punya tempat keluar. Ma. Tak kata ma. Dia tak buka banyak. Arab mali ma. La. Orang baca qul ya. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La. Tak kata la a'budu. Nampak beza kan? La dengan la. La dengan la. Lain. Kita main sikit. La. Satu yang salah. La. La a'budu ma ta'budun. Nanti baik kita cuba. La a'budu ma ta'budun. Ta'budun masuk huruf ain sini. Baru pergi hidung. Jangan masuk hidung dulu. Ta'budu. Bukan masuk ain sini lah. Sini masuk sini. Ta'budu. Okey. Kadang-kadang kita nampak senang tuan-tuan. Kita belajar lagi insya-Allah. Kita akan pergi satu masa kita akan ambil semua surah-surah daripada Fatihah balik. Ni kita bagi huruf dulu. Kita ambil daripada raya insya-Allah umur panjang, kita ambil daripada Fatihah, kita ambil semua huruf 4 huruf dulu. Yang selalu baca. Lepas tu kita ambil daripada Wadduha turun ke bawah. Kita tengok macam mana kita baca. Kalau boleh masing-masing. Ikut lama-lama balik tuan-tuan nak cuba, siapa yang malah dah fasih dah boleh hafal, mai depan kita sama-sama kita muzakarah macam mana kita cuba. Ni saya hamburkan muzakarahkan tentang huruf tadi. Baik. Huruf ghain pula. Ghain. Di atas ni ghain. Dia dengan kha sama. Kha. Dia sikit ya, lari sikit ya. Kalau bunyi kha. Kalau ghain ghain. Ghain. Okey, itu dah. Tak mana dia ada tuan-tuan? Lagi sekali saya ulang. Ghairil mag. Bukan mau. Boleh juga, tapi taklah salah. Ghairil dot masuk ke sini. Ghairil maghdubi alaihim tuan-tuan cuba. Ghairil tang ni. Ghairil ra kasrah dia bunyi apa nama tarqiq nipis. Tarqiq ni maksudnya nipis. Kalau taqim
dia tebal. Tafkhim dia tebal, tarqiq dia nipis. Ghai, ya. Ghai. Ghai. Bukan ghoi. Bagus tanya. Bukan ghoi. Kebanyakan kita kata ghairil. Bukan lajah Arab, tapi tak lari makna lagi. Tak lari makna. Yang tak ke makna lari ha dengan ha. Itu lari makna. Sebab huruf dia lain. Kalau ghain dengan ghoi dengan ghai, ghai, ghai. Bukan ghoi, ghai. Ghairil, ril, ghairil, mag, mag. Dot huruf masuk sini. Maghdu, bi, bi alaihim, bi alaihim. Kita tak kata bi alaihim dah. Kita dah belajar lah ni. Guru saya cukup marah kalau kata him. Tapi kalau orang yang dah lajak dah tak apa lagi, kita kembali balik. Ghairil mag, tangan tu sudah. Okay. Tu cara dah ghain, huruf ghain. Kita sebab kita nak tekankan huruf ghain. Mag. Boleh juga ada dua. Saya dapat satu guru mengatakan mag kena angkat sikit. Mag macam tu. Ada satu saya banyak saya belajar, tapi dua-dua tu boleh. Saya tengok sama, saya tak lari. Satu mag dia lepas, satu mag dia naik mulut sikit. Dua-dua. Ini saya dapat kalau arwah juga ku. Apa dia Imam Masjid Zahir. Ku apa? Kumat. Dia angkat sikit. Ghairil mag. Tapi kalau saya tengok di tiga ustaz lagi dia kata mag. Yang penting ambil ghain ni. Mag. Ghairil mag. Cuba tuan-tuan pegang sini. Ghairil mag. Ghairil mag. Dia nampak tak? Mag. Betul tempat dia. Dia tak main ke bawah kan? Dia mag tadi dah di atas. Kemudian kita pergi kepada huruf lisan hari ni. 6 huruf tadi dah habis. Tuan-tuan tengok huruf lisan ni ataupun lisan. Lisan lidah. Maksud lisan ialah lidah. Dia duduk huruf qaf bawah sikit. Naik pada tuan-tuan tengok anak lidah tu. Kalau saya lukis macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ubadan. Pangkal ni, nampak dah kedudukan kan? Sini, lepas tu kita naik ke atas. Lepas ni huruf masuk huruf qaf. Lepas tu dia ringan lagi huruf kaf. Kita nampak tak? Kalau mau sambung huruf kaf. Baik, kita ambil kaf itu dulu sikit. Qaf dengan kaf ni, yang ni boleh 1, 2, 3 selalu kaf. Lalu orang tutup kaf, huruf qaf, 2 titik dan huruf kha. Kita tekan lagi ni supaya kita tak akan buat salah dah, insya-Allah. Tak akan buat salah. Alright. Ada apa-apa nak bagi? Baik, kita tengok huruf qaf. Mula kita tadi kita belajar huruf kha kan? Kha. Semua tuan-tuan, kha. Dia nak ludah. Lepas tu kita naik lagi sikit lepas pada anak lidah tu. Anak lidah kita yang turun kan? Yang ada macam jalan kan, dia akan naik pergi huruf qaf. Qaf. Sebab tu kita baca qul huwallah, tak kata kul. Qul hu qaf. Qul huwallahu ahad. Qul. Hang tidak baca apa? Aku tidak baca 4 kul. 4 kul dia guna huruf kaf.
Ni kita nak beza kan, sama-sama kita nak sama-sama. Saya tuan-tuan. Lepas tu kha, qaf. Atas lagi, dia lepas pada tu, dekat dia. Kaf. Ni huruf hamas, kaf. Ini kita kata, saya tunjuk contoh lah selalu orang, kalau dia tak hati-hati, ni kita bagi hati-hati. Allahu akbar. Dia guna huruf qaf. Allahu akbar, Allahu akbar. Huruf apa tu? Qaf. Dia ambil tangan ni. Kalau atas sikit lagi, Allahu nampak lain. Allahu akbar, Allahu akbar. Nampak beza? Alif, kaf, ba, ra. Akbar. Satu lagi alif, kaf, ba, ra. Akbar. Satu lagi alif, fa, ba, ra. Nampak tentang beza ni. Ni. Sikit saja. Baik, kita tengok macam mana beza dia dah. InsyaAllah tuan-tuan, minta maaf saya minum sikit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rengkong basah. Rengkong kering. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tuan-tuan tengok yang atas sekali. Yang ni yang kita lafaz jalalah. Allahu akbar. Dia duduk sini. Kita kalau kita tak hati-hati tuan, kita nak berhuruf hamas. Allahu nampak? Dia masuk huruf tu dah, huruf qaf. Dia balik dia tu bawah. Nampak tak? Sikit je. Allahu akbar. Silap kita nampak dah dia salah. Takbiratul ihram dah salah. Yang lain nauzubillah min zalik. Tapi saya kata tuan-tuan, kita bukanlah cari kesalahan orang. Saya selalu pesan kepada anak buah saya di Taman Cendana, kita belajar ni nak betul diri kita. Tapi bila kita nampak ada orang yang tak betul dia, kita kata ya Allah jangan jadi kegolongan itu yang tak mau ambil berlanjut lagi. Kita sentiasa lagi saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya, kalaulah kita nampak sah sangat-sangat, kita jangan pamer ke orang. Kalau kita boleh ada orang yang boleh perbetul dia, kita cuba. Sebab kita nak hidup hari ini bukan hidup kita nak cari dosa, tapi nak cari pahala. Maka kita beritahu kepada siapa yang boleh tegur. Kan? Kalau tak boleh juga, kalau sampai peringkat mufaraqah, terpaksa tuan-tuan. Terpaksa kita mufaraqah. Tapi janganlah kita putus jalan saf. Kita tunjuk lambat sikit, kita tak ikut dia. Kan? Tapi saya tak menggalakkan tuan-tuan main untuk mufaraqah. Jangan duk dengar betul-betul kan tak. Kalau kita sipi-sipi itu kita pulang ke Allah. Tapi kalau jelas kena. Kalau sipi-sipi tuan-tuan sipi tak. Syubhat ni. Bila kita yakin kita buat macam tu dah. Jangan duk cari. Kalau cari salah jumpa. Kalau cari salah memang jumpa. Orang nak cari salah dia jumpa. Kalau orang nak cari baik ni memang dia tak jumpa kan. Tapi kalau kita boleh, insya-Allah itulah niat saya. Kita semua belajar. Kalau kita tengok satu masa kita boleh muzakarah ni, kita muzakarah. Hatta saya tuan-tuan kalau tengok mai panggil. Kita maruah kita ada kan. Panggil satu orang tu, kita abang kata ni saya rasa kita bincang dia tang mana huruf qaf duduk sebetul. Dia kata tak tahu. Bila tak tahu kita pun susah kan. Kalau dia kata tak tahu, dia nak belajar lagi, kita tu awak tuan kata macam tu, tuan saya tersilap macam mana tuan bagi tahu. Dia kata saya dengarlah ustaz ada macam ni. Dia mau terima, alhamdulillah. Kalau dia nak kata saya belajar macam ni, dah kita sah kata dia ni, kita tak boleh ikutlah nak buat macam mana. Kan kita ni. Kemudian kalau boleh sebaik-baik orang yang rapatlah. Yang selalu kawan-kawan kita yang rapat dan baik. Ini bukan kita cakap umum tuan-tuan, cakap umum. Di mana-mana saja ada. Kan. Kemudian yang kedua, kalau tak boleh orang kawan rapat, kita beri sendiri kalau tak mampu. Kalau kita boleh jangan kita teliti sangat. Bila teliti kita tak boleh duduk. Sama Ustaz Nur Amin main baru ni. Dia kata subhanallah. Cerita umum dah, cerita umum. Dia kata dia kalau dengar kalau bacaan dia ni memang dia berkah, sebab orang tak tahulah. Kadang-kadang dia abang dia lagi dahsyat, tak boleh bila pergi solat tarawih, tengok orang baca silap sikit dia tak boleh duduk sebab dia qori. Bukanlah kata qori ni hebat macam ni, tapi dia tak boleh duduk sebab macam kita katalah tuan-tuan. Ada orang baca macam ni. Sah dah kita dengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memang salah sah. Nak duduk macam mana lagi? Kalau dia dia bunyi dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak ha kecil. Bunyi dah. Tu betul-betul sebut.
Alham, nampak saha. Kalau alhamdulillah, sini dari mana sini. Tapi kalau kita rasa ni, kita jangan kita teliti tuan. Kalau teliti kita kena mufarakah. Kalau tak teliti kita rasa dia ni boleh lah, tak apa, safe lah kita. Guru saya ajak kita jangan teliti. Aku nak dengar betul-betul ni sebut huruf ha ke huruf ha ke. Pi kita. Kita ikut, kalau kita sah, kita batal terus ibu kita nak uzubillah sekali. Maksud jangan teliti. Apa yang kita nak belajar untuk diri kita. Sebab kita betul ingat Allah Taala. Sebab itu guru saya masa dulu dia kata, Haji Yahya, dia kata, kenapa Allah turun huruf dua? Ha satu, ha satu. Kau tidak boleh pakai satu ha. Ada beza. Sebab kita pun betul juga. Saya bila dewasa ni baru saya ingat. Bukan dewasa, dah tua. Dah tua ni betul dulu masa dulu kecil-kecil dulu belajar, bukan kecil, remaja. Dia kata ha dengan ha, kenapa Allah Taala turun dua huruf? Dia tidak turun satu huruf lah. Kenapa Allah bezakan? Ada hikmah dah. Okey, kita balik kepada kita punya pembicaraan. Baik. Tadi kita kata akbar. Satu lagi akbar. Yang paling teruk. Yang ni pasal orang nak jaga huruf hamas. Akhbar. Allahu akbar. Siap. Tapi kalau kita kawan dengan dia, kalau kita baik ni, kita sebut dia, kita panggil dia, kita buat rajah macam ni pula, kita saya ada hari tu belajar macam ni. Tuan-tuan boleh dapat macam ni, beli buku dia. Kalau satu buku dulu apa Haji Razak, Tuan Haji Razak, apa nama, Ustaz Razak dah buat mai. Buku tu dia tunjuk satu lukisan, mana duduk huruf-huruf. Kan. Jadi masa tu kita boleh ni, boleh ada kan? Mau kena lama-lama ada, mau kena lama-lama boleh tengok tu tempat tu. Tapi kita tengok bila buat macam ni, saya tunjuk sini jelas tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak rajah pun tak boleh buat. Kita tengok rajah, tengok macam kalau kita tak belajar, kita tak nampak. Kita belajar ni baru kita nampak. Okey, kita pergi lagi sikit lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Huruf khaf tadi dah lah, huruf khaf, huruf kaf, huruf kha. Perbezaan ni tuan-tuan nampak dah? Ada apa-apa nak tanya tak tuan-tuan? Ada tak? Setakat ni saya buka soalan, sama-sama kita bincang, musyakarah. Tang ni jelas. Ada orang nak salin dulu. Akhirnya kita nak masuk huruf 4 huruf lagi selepas kaf dengan qaf. Ada 4 huruf lagi. Huruf lisan ni kalau. Baik tuan-tuan, kita tengok lagi dia muka surat apa? Ada nak tanya tak huruf kaf dengan ni? Baik, seterusnya dia pergi pada huruf masih huruf lisan. Okey. Saya cuba buat lukisan tuan-tuan. Supaya kita mudah faham. Insya-Allah mudah-mudahan. Saya letak huruf qaf dengan kaf di situ. Kemudian yang masuk 4 huruf. Saya tulis tuan-tuan bagi kita nampak saja, kita tengok macam mana huruf keluar. Kedua huruf lidah ni dia ada huruf. Bagi tengah ni kita naik turun. Huruf apa? Saya bagikan huruf dot. Mari kita tengok sama-sama. Masih lagi huruf lisan. Huruf apa tuan-tuan? Huruf lisan. Baik, kita tengok hati-hati tuan-tuan. Bila kita tengok hati-hati, insya-Allah kita akan, mudah-mudahan Allah nampak. Sini dia tengah dia tulis ya, jim dengan shin. Tapi huruf kita kata huruf dot ni dia main tepi. Dia tengah tapi dia main tepi. Dia lari tepi sikit. Kanan kiri boleh. Dan dia kalau boleh naik gaham di atas. Walau dot. Cuba tuan-tuan. Dot. Dia tak boleh di bawah. Tak boleh di bawah. Cuba dot di bawah. Tak boleh. Dia punya sini atas. Dot. Dia ada gaham ke atas. Dot. Dot. Tu dia. Dan Nabi kata huruf ni yang paling susah. Dan Nabi lah paling fasih sekali. Sallallahu alaihi wasallam menyebut huruf dot. Cuba kita kalau kita tak belajar, kita akan kata dot. Muncul mulut dot. Walau dot, dengar pun kita lebar. Jadi kita kena angkatnya tu, walau kita lebar ke sama ada kanan atau kiri. Kiri atau kanan. Dan mengikut riwayat dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengirikan ataupun ambil lidah dia ke kiri. Walau
naik ke atas sikit. Dia pergi ke sana. Tapi di sini buku ni dia cuma tulis huruf ya. Ya saya. Melekat. Dia sebab apa dia kata betul abang apa nama abang kata abang Ishak kata memang betul. Kita tengok mana-mana guru pun dia kata dia kata melekat. Sebab tu dia panggil istitalah. Dia pegang. Maksud tadi saya kata pegang. Huruf dot tu pegang tu. Walau baru dia kita lepas baru 6 harakat. Baru dia pergi mat berhukum mat pula mat lazim kalimi musaqqal. Berat sangat-sangat ni. Bukan boleh buat 5 4 3 orang. Kalau kita sampai walau kita tersedak ulang balik. Ghairil bukan ghair, ghairil ghin ghairil jangan ghair ni belajar Melayu. Kalau kita tengok mana-mana kari pun Ustaz Razak yang baru main ni dia pun sebut ghair, dia tak kata ghair, ghairil. Ra tu dia dinipiskan ril, bukan ghairil ril. Ghaira tarqiq dia ke ringankan ataupun dia ni. Okey. Baik, seterusnya kita masuk huruf ya. Ya dalam situ tuan-tuan. Yang tengah segala tulis dalam tu tak cukup. Saya angkat ni atas huruf dot, shin, jim, ya. Huruf dot tu. Huruf shin dia panggil tabasyir. Tabasyir. Apa dia tabasyir? Abang Isa ingat lagi tabasyir. Hembusan. Semburan, bukan hembusan, sembong. Kata-kata orang Kedah kita sembong. Macam ulang ni. Ataupun hala ayam. Guru saya dulu kecil-kecil kita ingat kata macam hala ayam. Syah. Tu baru tempat dia. Apa tabak? Sebab dia kata huruf apa nama tabasyir mana kita sembor. Sembong memang nak keluar ayat liang pun. Tabasyir. Jadi kita kena sebut shin. Jadi dia panjangkan sikit. Shin. Dia duduk tengah lidah. Lidah kita macam nak rapat ni. Man. Shin. Tadi huruf dot dia di tengah juga tapi dia main ke kiri. Dot. Huruf dot. Lepas tu shin. Dia bera dengan huruf sin ni kan. Sin dia di hujung. Sekali kita pakai. Sin di hujung. Dia huruf lidah tak, tapi dia di hujung. Dekat dengan gigi. Dia dekat dengan gigi. Dia ada beberapa huruf yang dekat dengan gigi. Dia sama dengan makhraj apa? Dia huruf zai, sin, sod. Z. Dekat gigi kan. Saya bahagikan macam ni senang. Ni gigi tuan-tuan. Dia duduk kat sini. Dekat dengan gigi bawah ni. Kan? Dengan atas ni. Dia akan keluar sini lah. Dia ada huruf. Kawasan ni. Saya buat bulat ni. Saya buat huruf. Sin. Sad. Dan bawah sini. Dai. Dia dalam sebelah. Di hujung lagi. Dia akan ada huruf. Apa nama? Huruf apa? To. Zal dengan ta. Tuan tengok bro. Hujung ni betul saya boleh nampak lah. Dia nak ni masuk tengah bila di hujung sikit lagi ni pasal dia kecil. Dia tak nampak. Yang ni dia naik ke atas lah. Ini huruf apa tuan-tuan? Huruf to. Dia tu huruf apa? Huruf to. Lepas tu huruf dal. Huruf ta. Yang kata ta. Bila kita kata ta, yang tu yang nak jadi dia syabahat dengan huruf ta. Ada satu surah yang selalu berkata Allah tak ingat masa ni. Selalu akan ada orang baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingat tuan-tuan ayat dia, tapi mari kita ambil lagi sekali. Huruf dot tadi dengan tengah lidah dia main ke tepi. Dot. Ambil balik tuan-tuan. Dot.
lari ke sana kanan atau kiri. Tuan-tuan sedap mana? Tapi mengikut riwayat Nabi akan mengirikan huruf dad. Dad. Mai kena ke gusi atas. Dad. Baik. Masuk huruf shin tadi tabashi tadi shin. Kemudian huruf jim. Tengah lidah masih tengah lidah jim. Jim. Jangan kata jin. Bila kata jin dia lain. Jin dia lain. Jin di makhluk lain. Jim tutup mulut. Jim. Jim. Dia masih lagi lidah nak tengah tapi nak main rapat ke depan sikit dah. Lepas tu huruf ya bersama banyak di keluar situ. Ya. Kita kata ya. Ya. Baik, sebab apa di situ? Kita akan sebut huruf iaitu Yasin. Ya, tak kata Yasin. Nampak tuan-tuan beza? Yasin. Dulu kita belajar Yasin. Tapi sekarang kita dah tahu. Saya ingat Ustaz Nur Amin pun hari itu dah bagi tahu, jangan sebut ya, sebut Yasin. Ya. Dia sisi keluar sini. Okey, dah habis. Ya. Okey dah. Dan ni tuan-tuan baca esok ni, marilah sama-sama kita kata ya dah. Ya. Dan kita tengok kalau lain, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina. Ya, tak kata ya ayyuhallazina. Nampak macam ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya. Yasin. Ya. Jangan kita ya dah lagi. Mulai hari ini insya-Allah saya dan tuan-tuan dan puan-puan kita ubah kita punya lajah dia adalah lajah Arab. Ya. Yasin. Insya-Allah. Dulu ya, Yasin dulu kita baca kecil-kecil sampailah sekarang kalau kita tak ubah. Baik tuan-tuan. Huruf lam nun ra. Dia ada dekat sini. Lam nun ra. Sama juga. Mana dia pen. Saya ni bak pen ni cukupnya. Ada dah. Subhanallah. Dia ada atas ni sini tuan. Tang ni dia dulu. Lam nun ra. Ni tang ni. Ni kat bawah gigi. Cuma tuan-tuan angkat nun. Dia kena tapi gigi tak kena lagi, gigi atas. Nun. Dekat-dekat nak kena gigi dah. Nun. Lam. Nampak dia duduk atas. Duduk atas tu lam nun ra, saya tulis tu saya bulatkan yang tadi. Ni. Yang ni sini. Yang ni apa betul ni tak ada. Lagi dah masuk, belum masuk di huruf tu. Dal. Tadi huruf dal adalah to dan ta. Zal. Huruf zal sini, huruf zal. Zal masih kena hujung lidah. Zal lagi huruf apa lagi sebelah dia? Ro bawah sikit. Zal. Bukan sini saya dah bagi dah sini. Letak dia. Zal, huruf zal di bawah lagi dekat antara dengan zai. Sa. Zo dia dekat juga. Yang ni zo. Zal. Zal satu lagi huruf ta. Supaya huruf tak salah. Zal dengan zo. Zal dengan zo. Ro sin son. Baik tuan-tuan, kita ambil balik last sekali. Huruf, kita tengok huruf apa. Huruf apa? Huruf to dulu, huruf to. Tengok huruf gigi ni. To. Di bawah sikit dia main ta. Sama dekat kita situ, kawasan situ juga zal.
Jadi di situ tuan-tuan kita ambil sikit. Mudah-mudahan kita akan tegur huruf zal pun sama tuan-tuan. Huruf zal di hujung lidah. Dia lagi kena gigi. Zal. Zal. Siratal ladzi. Di sini lazi. Tapi kita tarik balik zi, dia bawah sikit. Siratal ladzi. Habis dia jadi huruf zai. Dia keluar situ tu jadi. Dan huruf zai selalu guru saya beritahu dia akan jadi macam belalang, tuan-tuan ingat. Kan? Satu iza zai. Zal dengan zai. Iza zul. Nampak dekat-dekat. Iza hujung lidah tarik balik. Zul huruf zal. Huruf zai. Okey, itu saja tuan-tuan yang kita takat ni. Kemudian kita akan masuk esok huruf-huruf yang ni, dia akan masuk balik huruf Fatihah. Kita akan tekankan benda-benda ni lagi. Insya-Allah taala sekadar tu saya ingat, mudah-mudahan kita bincang hari ni apa yang kita baru sebut lisani sampai huruf semua huruf sikit, kemudian huruf kita masuk huruf syafawi, iaitu huruf bibir. Dia ada ba, waw, mim, fa. Ba di sini ya. Tutup mulut dulu. Ba. Okey, satu muncung mulut dulu. Waw. Ba. Waw. Okey, mim dia tutup mulut lagi. Dia tutup dulu, baru dia buka, dia tutup balik. Mim. Dia tutup, buka, tutup. Mim. Yang kita min. Kalau min salah. Mim. Okey, last sekali huruf. Dia tarik yang paling ringan sekali, dia kena gigi. Gigi atas, gigi kacip ni ataupun gigi gunting, kita tekan ke sini. Fa. Dia semua huruf apa? Huruf bibir. Dia panggil huruf syafawi. Kemudian tuan-tuan tengok yang nombor 4. Jauf. Huruf apa? Jaufiyun. Kita selalu guna, kalau guru saya sebut jauf saja. Rongga. Kenapa tadi kita kata halqi yang tadi alif hamzah ha, ain ha, ghain kha. Ini masih ini, tapi bila kita sebut tadi jauf, dia ada huruf apa tu? Waw, ya, alif. Tapi dia ada huruf lisan, dia ada huruf ini. Kenapa dia jadi macam ni pula? Alif ya waw. Kenapa? Tadi alif kita kata huruf apa? Halqi. Rengkung. Tapi sebenarnya alif ya waw ni huruf mat. Tapi apabila ditambah dengan huruf-huruf yang lain, mat ni ditambah, alif ya waw ni tambah, contoh macam ni tuan-tuan. Yang kata jauf ni dia akan keluar pakai rengkung. Kalau kita kata fa, dia keluar dia bibir. Tapi kita tambah alif, fa, dia macam ni balik. Fa, nampak? Fa alif. Kalau kita kata fi sama ya, fi, dia turun macam ni. Kalau kita kata fi, tekan ni ya. Tapi berbuat ya, fi, dia macam ni balik. Dia lalu rongga balik. Ini kata jauf. Okey, lepas tu kita pergi kepada huruf waw. Sama juga kita tambah. Kan? Kita kata mim, kita kata mim. Mim huruf bibir, ada huruf syafawi. Ambillah huruf apa pun kita letak, mim. Tapi kita bermim waw, mu, dia mesti ada getak sini. Mu, dia lalu sini. Itu dia kata jauf. Dia alif ya waw ni huruf mat. Tapi dia bila bercampur dengan huruf yang lain, hijaiyah yang lain, baru kita tahu jauf tu ialah huruf rongga, dia main rongga. Nampak tak? Sebab huruf, kalau kita tengok huruf waw dia bibir, huruf ya dia lisan, huruf alif di halqi, lengkung. Itu saja masalah. Akhir sekali kita pergi yang kelima ialah khaysyumiyun, ataupun kita kata khaysyum. Khaysyum, dia ada pada huruf dengung. Dia ada dua huruf ya. Huruf apa tuan-tuan? Mim dengan nun. Mim dengan nun. Sebab apa? Kalau kita tengok wajib al-gunnah, ada dua huruf juga, ada saddah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Innal ladzina, masuk hidung tak? Itu dia panggil khaysyum. Khaysyum ni bunyi hidungan. Kalau bahasa Melayu kita bunyi hidung. Ataupun kalau orang belajar bahasa Melayu panggil diftong.
Diftong lah. Bunyi apa? Nasal. Nasal lah. Orang belajar bahasa dia kata nasal. Bunyi Inna fi khalqis samawati wal ard. Dia kena dengung. Imma syakirun wa imma kafura. Adakah sama orang yang fasik dengan orang yang orang beriman dengan orang yang kufur? Kan? Jadi Allah tanya tu. Jadi bermaksud imma, ada dengung. Imma, bila jumpa syadah lagi. Imma, nun dengan mim. Boleh dah? Boleh dah. Itu dia nun dengan mim. Apa dia panggil huruf? Khaysyum. Pangkal hidung. Ni hidung lah, masuk hidung, nasal. Innal ladzina amanu, macam kita kata ni nak main dah apa nama? Nak main apa Ramadan? Orang baca inna anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah. Masuk hidung tak? Nun. Alif nun. Anzalna. Nun mati huruf zal. Zai. Huruf zai. Anzal. Huruf zai. Anzal. Diturunkan. Jadi bermaksud nun tadi kena dengung masuk hidung. Sama macam kita kata imma. Dalam surah yang kecil-kecil ni, tang mana kita nampak. Yang tadi saya ambil dalam surah yang apa tak ingat surah, tapi Quran besar. Kita kata dalam Quran. Kita kata imma syakura wa imma kafura. Dalam mana? Hal ata alal insan. Dalam surah Al-Insan ada dalam surah tu. Imma syakura wa imma kafura. Imma masuk hidung. Imma, tuan-tuan sekali, imma masuk hidung. Inna, dan begitu juga huruf-huruf yang dikatakan masuk ikhfa sama. Ikhfa masuk hidung juga, dan sama dengan idgham ma'al ghunnah dengan ikhfa syafawi ataupun ikhlab. Min ba'di tapi tak tutup mulut. Betul kan? Abang belajar tak tutup mulut kan? Guru saya kata ambil selai kertas letak macam ni. Tak rapat. Dia kelap angin. Dia berkeluar angin. Itu betul dia punya ikhlab ataupun ikhfa syafawi. Dia dua. Kalau ikhfa syafawi mim mati berhuruf ba. Tapi kalau ikhlab dia apa? Nun mati bertemu huruf ba. Nanti kita belajar akan datang, kita akan tekankan huruf tu. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu saya ingat takat ni saja kita dah ambil dah pembahagian kita, iaitu makharijul huruf. Makharijul itu pembagian huruf-huruf yang keluar, hijaiyah yang keluar daripada lidah. Jadi insya-Allah selepas ni mungkin kali terakhir kita berdoa supaya panjang umur. Mudah-mudahan kita diketemukan lagi insya-Allah dalam majlis ni. Majlis membetulkan saya dan tuan-tuan dan puan-puan, membetulkan huruf-huruf hijaiyah yang turun, yang mana diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang Allah Taala muliakan, lagi sekali untuk penutup itu saya akan peringatkan diri saya dan tuan-tuan, Ramadan akan tiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu apa tuan-tuan? Nabi kata ba'uda man adraka ramadana falam yughfar lahu. Apa maksudnya tuan-tuan? Ba'uda kata paling dahsyat, ulama tafsir bagi tahu celakalah. Auzubillah min zalik. Ba'uda kata celakalah. Satu tafsir kata. Satu mufassirin mengatakan binasalah. Ringan sikit, binasalah. Ba'uda binasalah. Satu lagi ulama kata sikit ringan, malanglah. Apa dia malanglah? Ba'uda man adraka ramadana, yang sesiapa yang mendapati Ramadan atau bulan Ramadan akan main ni, falam yughfar lahu, tapi tidak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, marilah Ramadan kita kena doa lagi 2 hari ni, insya-Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab selalu dikatakan, Abu Sa'id Al-Khudri kata, apabila kami dekat Ramadan, Rasulullah ajak satu doa, Allahumma balighna Ramadana. Baik, sama-sama tu tuan-tuan, lagi 2 hari ni sama kita. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami dalam bulan Ramadan insya-Allah. Jadi tuan-tuan,
Dalam Ramadan ni jangan kita jadi orang yang tidak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ha? Orang yang ada dapat dalam Ramadan tetapi tidak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sama-sama dan ikut satu hadis Nabi SAW berkata, kullukum khata'un. Setiap kamu ni pasti melakukan kesalahan atau dosa. Wa khairu khata'ina. Sebaik-baik orang yang membuat berdosa dah atau orang yang telah laku kesalahan, at-taibun. Orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Marilah kita semua bertaubat. Mudah-mudahan kita belajar hari ini, kita minta ya Allah tahun depan atau lepas Ramadan ni kita sama-sama saya dan tuan-tuan dan puan kita nak belajar lagi tentang huruf-huruf Al-Quran supaya kita dapat baca Al-Quran, sebab akan dalam satu hadis yang lain Nabi kata, Iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Kerana sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, yang sebagai syafaat pada orang yang membaca. Biar kita dengar hadis berkali-kali tuan-tuan, tapi kita nak tanya ni, adakah kita beramal dengan kita nak baca Quran? Kalau kita tak baca juga, kita malang. Kan? Jadi marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan amal. Ramadan ni kita banyak baca Quran, dan selepas Ramadan jangan tutup, simpan dalam alam. Tapi kita teruskan dengan membaca Quran. Nah, mudah-mudahan Allah redha saya dan tuan-tuan dan puan semua. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri sebagai makhluk kepada Khalik, terpaksa saya kata begitu. Dan tuan-tuan sedia maafkan kesalahan saya. Kalau apa-apa yang tuan-tuan rasa boleh berbincang untuk tegur saya sedia menerima teguran. Tuan-tuan kalau yang dah belajar tinggi-tinggi, insya-Allah sama-sama kita muzakarah. Dan yang penting tuan-tuan, marilah sama-sama kita beramal dengan Al-Quran. Itu saja. Sebelum kita tutup, kita doa sikit insya-Allah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih al-kufr wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang masjidnya bilik? Saya pergi boleh dalam kitab